Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat, ikhwatul iman wal akhawat yang berbahagia, yang dikasihi lagi dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah kita pada malam ini kita terus sahaja menyambung hadis yang seterusnya daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. InsyaAllah kita sampai kepada bab 44. Sila semak ya. Betul ya? Baik. Hadis yang ke-66 daripada bab 44. Ini adalah satu bab dan hadisnya saya fikirkan mustahil kalau kita tidak pernah mendengarnya, ya. Baik. Bab mencaci seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan memerangi seorang muslim adalah kekufuran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Baik. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Baik. Apa yang kita lihat daripada hadis ini? Yang pertamanya, secara jelas kita melihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dua kesalahan, ya, dua kesalahan ataupun dua dosa, yang mana dosa, kedua-dua dosa ini dia termasuk di bawah khataya ke ataupun kabair, saghair ke kabair. Kalau kita jumpa dalam hadis perkataan khataya ataupun khati'at, samalah, ya, dia kedua-duanya dia plural. Khati'at dalam bentuk siapa belajar bahasa Arab dalam bentuk jamak muannas salim, khataya dalam bentuk taksir. Baik, apa makna dia? Macam contohnya kalau kita doa kan, Allahumma ghfir dhunubi, Allahumma ghfir dalam doa apa ni? Kunut. Tak baca kunut. Tak baca kunut pula. Ada satu doa tu ada kunut tu, hadis Ibn Umar. Cuma lafaz kunut tu kunut witir lah, ya. Orang duk baca subuh tu, dia sambung, dia tambah belakang-belakang tu kan. Sebenarnya tak ada tapi dia tambah, ya. Minal khotoya wa natubu ilaik kan Allah. Cerdas dia. Macam mana ke? Allahumma hadini fi man hadi wa afini fi man afa wa tawallani fi man tawalli wa barik li fi ma wataqina syarra ma qala fa innaka taqdiru wa la la yazmana tabarak rabbana wa falakal hamdu ala ma kunna nastaghfiruka. Itu pun asal dalam satu lafaz hadis tak ada tu, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau kita tengok sahih, ya, sampai yang sebelum tu saja, tabarak rabbana wa ta'ala, itu sampai situ saja. Ada lafaz tambahan diambil, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada kan orang ada tambah wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka Allahumma min kullil khataya wa natubu ilaik, min kulli khataya, ya, min kulli dhunubi wal khataya wa natubu ilaik. Kalimah khataya ataupun kalimah khati'at yang kita temui sama ada dalam hadis ataupun dalam doa, dia membawa kepada maksud dosa kecil, dia bukan dosa besar. Okey. Jadi apa yang kita minta itu secara umumnya doa pengampunan dosa daripada perkara-perkara dosa kecil ataupun perkara-perkara yang kita tidak sedar kita melakukan hal tersebut. Dan
Sebahagian perkara lain, dosa lain yang kita telah bincangkan sebelum ini, apabila kita temui pensabitan ancaman, salah satunya kriteria ada apabila wujudnya pensabitan ancaman dalam hadis tersebut, maka dia diitlakkan sebagai minal kabair ataupun dari dosa besar. Contohnya, benda yang saya fikirkan mungkin kita anggap simple, iaitu sibab. Sibab ini apa dia? Pencacian, memaki hamun. Sibabul muslim, tetapi memaki hamun atau mencela seorang muslim, maka dia merupakan satu fusuk, satu kefasikan. So, macam mana kita nak itlak benda ni dosa besar? Kerana Allah letakkan kalimah fusuk. Apa makna fusuk? Fasik. Fasik asal dia fisqun. Apa makna fisqun? Ataupun fasik, ataupun fusuk. Okey, kita kena kembali balik kepada bahasa Arab lah. Apakah makna dia? Okey. Sebab ini adalah istilah-istilah kesalahan ataupun keburukan yang sabit dalam akidah. Sebab dalam akidah ni dia ada istilah-istilah yang diguna pakai. Sebahagian kadang-kadang bila kita sebut dengan kalimah bahasa kita tak capai maksud apa sebenarnya hukum bagi kelakuan-kelakuan seperti itu. Macam contoh gugur iman. Apa makna gugur iman? Kan orang Melayu disebut kan, ini perbuatan yang boleh menggugurkan iman. So, gugur iman tu apa? Adakah dia hilang iman? Kan? Ataupun kita tak tahu, sebab perkataan gugur iman tu dia tak ada term itu di dalam dalam akidah. Jadi dalam akidah ni dia ada term-term yang digunakan. Macam contohnya kufur. So diguna kalimah kufur. So kufur tu seperti mana kita dah bahas, ada dua bahagian. Kufur mengeluarkan mukhrijun anil millah atau ghairu mukhrijun anil millah. Sama ada keluar daripada Islam atau tidak keluar daripada Islam. Term. Salah satu term yang digunakan dalam akidah adalah fasik. Fasik ini asal makna bahasa Arab adalah al-khuruj. Apa makna khuruj? Keluar. Keluar ke mana? Dalam istilah syarak, orang yang al-khuruj min ta'atillah, orang yang telah dianggap dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okey, baik. Orang yang buat satu dosa kecil, dia fasik tak? Kita nak kata dia fasik ke tak, kita tengok pada makna dia. Orang yang buat satu dosa kecil, adakah orang ini diiktibar dia keluar langsung daripada min ta'atillah, daripada ketaatan kepada Allah? Tidak. Jadi tak fasik lah. Okey, macam mana kita nak klasifikasikan seseorang ni dia fasik? Kita duduk tengok macam mana, nak kategori macam mana? Sebab fasik ni dia ada orang-orang yang fasik ni dia memainkan peranan hukum dalam Islam. Kan, contohnya tidak boleh seseorang itu berimamkan kepada imam yang fasik kan. Jadi macam mana kita nak kata imam tu fasik? Dan kita tak digalakkan pergi carilah imam ni fasik ke tak, kita pergi buat riki apa semua, tak ada, bukan macam itulah maksud dia. Fasik ni adalah orang yang zahirnya telah dilihat dia ni orang yang al-khuruj min ta'atillah. Orang yang hidup dia zahir, dia keluar daripada ketaatan Allah. Apa contoh dia? Ada tak imam tak solat? Contohlah, imam ni tak solat. Dia solat ketika dia jadi imam, dia solat. Oi, tahu benar ni. Tak kan? Kita tahu tak? Contohlah kalau kata dia tak solat. Dia solat tu masa dia bertugas dia solat. Hal lain dia tak solat. Kita jadi makmum dia. Tak ada masalah kerana kita tak tahu yang apakah kedudukan sebenar agama si fulan itu. Tapi kalau seorang yang kita tengok dia telah menzahirkan satu keburukan sehingga dia dikenali dengan keburukan itu, maka dia dikategorikan sebagai orang fasik. Kita duduk satu office dengan dia, kita tahu setiap kali solat Jumaat dia masuk dalam pantry room tidur. Kita dah tahu dah. Memang kita, ini kawan saya ni dah cakap banyak kali dah ni kan. Kepala batu kita kata. Kerah kepala kita kata. Dalam kepala ada batu. Contoh. Jadi memang kita tahu dia telah menzahirkan satu kefasikan. So fasik dia kategori fasik. Sibabul muslim, mencela, mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan yang zahir dan boleh dilihat oleh orang ramai. Tak percaya? Buka Facebook sekarang tengok.
dekat bol masing-masing. Akan penuh tu. Macam maki kan. Benda-benda yang, dan kita tak setuju macam mana pun pada seseorang, jauhi, tinggalkan caci maki, perkataan buruk-buruk tu. Saya yakin kita semua tak buat benda tu lah, tapi pesan-pesanlah kepada kawan-kawan kita kan. Saya ambil satu contoh ya. Kadang benda yang kita tak sedar, ada orang tak setujulah pada satu individu kan, dia dapat jawatan apa semua, seorang tak setuju. Lepas tu dia kata apa, aku ingatkan jadi pos sekian, rupanya jaga pos sekian. Tak sangka ya, jaga Indah Hotel je. Dia cakap macam tu. Kan macam tu. Dia cakap macam tu lah. Kita nampak benda tu, kita tahulah benda ni adalah benda yang tak sepatutnya disebut begitu. Pertamanya dia ada maksud cacian kepada seorang Muslim. Yang keduanya, kita tak fikir kita telah meletakkan satu agensi yang kita nampak macam benda tu buruk kan. Kita tak tahu, katakan staf-staf yang kerja di situ, apa mereka rasa. Kita tak perasan benda tu. Anak-anak staf yang mak ayah dia mencari rezeki, membesarkan mereka, menafkahi mereka dengan hasil gaji kerja di situ. Macam mana kita nampak? Ialah memanglah kita rasakan benda tu, kerjanya kan, tuan-tuan mau tahu kan, kumbahan begitu kan. Tapi kita tak nampak kemuliaan di situ. Pada sudut pekerjaan tu, tuan-tuan tak tahu dia punya gaji BOD dia berapa. Kan, saya tahu jiran saya. Jadi saya tahulah. Kan, tapi bila kita tengok ada mantik Allah sekalian, kadang-kadang orang tak sedar benda-benda begitu. Jadi sebab itu, benda kalau kita zahirkan cacian ataupun makian kepada orang ramai, benda itu adalah benda yang sudah cukup untuk meletakkan diri kita dikenali sebagai seorang yang fasik. Sebab benda tu zahir. Benda tu zahir. Sehingga tuan-tuan akan berfikir, kalau tuan-tuan kenali seseorang yang mulut dia jahat, kan? Dia maki orang, dia begini-begini, tiba-tiba dia berada di hadapan kita untuk mengimamkan kita, apa kita rasa kan? Itu salah satulah daripada perkara yang kita perlu faham secara asasnya. Sebab itu Nabi menyatakan sibabul muslim, pencelaan kepada seorang muslim adalah merupakan satu fusuk, satu kefasikan. Dan kalimah fasik yang Nabi letakkan kepada sibabul muslim, pencacian kepada seorang muslim, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa ianya merupakan satu dosa yang besar ya? Baik, insyaAllah. Yang kedua, wa qitaluhu kufrun. Dan qital ini adalah isim masdar, kata terbitan daripada qatala, memerangi. Memerangi orang muslim adalah kufrun. So apa makna memerangi di sini? Memerangi. Ya, qital kena balik kepada maksud asal juga. Kepada memerangi ini, kita sama ada kita sendirian mengangkat senjata kepada saudara kita, ataupun dengan benda yang lebih besar daripada itu, kita keluar memberontak dan sebagainya ke atas kaum muslimin sendiri. Sebab Nabi SAW memang dah berpesan bahawa hatta sehingga ke tahap ataupun suatu keadaan, ambil dekat belakang, ada cawan minta siapa dia. Nabi SAW berpesan sehingga ke satu tahap, satu keadaan ya, di mana kalau orang muslim membawa senjatanya untuk membunuh kita, kita boleh lawan tak? Sampai ke tahap kita tak boleh lawan. Apa kita nak buat? Masuk dalam rumah. Buat apa dalam rumah? Duduk diam. Ini berlaku, sahabat tanya, kalau orang tu masuk ke rumah kita dengan senjata dia, last Nabi jawab apa? Siapa tahu cerita ni? Ataupun siapa tahu hadis ni? Last Nabi jawab apa? Bila mana datang seorang muslim ingin memerangi kita dengan senjatanya, ataupun dengan kata lain ingin membunuh kita dengan senjatanya, ya, apa last kali Nabi cakap apa? Dah tak ada pilihan ni, kita dah kat dalam rumah, dia masuk juga. Nabi kata, semoga Allah memikulkan dosamu ke atas dia. Faham tak maksud dia? Menyerah diri. Benda ni kita kena clarify. Sebab apa? Kalau ada orang tanya, bila kita sebut begini, adakah Islam tak membenarkan langsung kita mempertahankan diri? Betul tak? Macam tu. Sebab kalau dalam undang-undang kita, bila kita berada dalam rumah kita sendiri, itu kuat tu kita punya alibi untuk pertahankan diri kita lah, bila kita dalam rumah kita sendiri. Jadi
Bukan maksudnya begitu. Bukanlah bila ada orang serang kita, kita tak boleh pertahankan diri. Bukan maksudnya begitu. Kita jangan faham mutlak Nabi maksudkan begitu. Nabi maksudkan bila mana ada sekumpulan pemberontak yang telah bangun memberontak dengan kekuatan senjata mereka dan ingin memerangi kelompok tertentu, dan kita one of kelompok itu, yang kita yakin kita di atas kebenaran, dan kita memang tak ada daya usaha kekuatan untuk menentang mereka. Apa kita nak buat pada masa itu? Kita nak melawan, tak boleh, kan? So itulah yang Nabi kata, semoga Allah memikulkan dosa-dosamu ke atas mereka. Itu maksud dia. Ada soalan tak? Ya? Macam mana? Maksud dia macam ni. Sebab bab qital ni, kita dah baca pun hadis-hadis sebelum ni, hatta dalam hadis tanda-tanda kiamat pun, kan, tentang bagaimana Nabi telah memberi pesanan kepada kita bila berlakunya pertempuran di kalangan dua pihak kaum muslimin. Dan benda ini telah terjadi pun. Di zaman sahabat lagi pun kita dah tengok telah ada peperangan-peperangan begini berlaku. Macam apa yang dihantar oleh Yazid bin Muawiyah ke Madinah dan sebagainya. Jadi isyarat daripada Nabi itu, pertamanya Nabi isyaratkan akan berlaku pertembungan antara kaum muslimin, sesama kaum muslimin akan berlaku. Dan ketika mana dia berlaku, Nabi telah memberikan wasiat kepada kita apa yang kita nak buat, kan? Sebab itu bagi orang yang ketika mana pertempuran itu belum berlaku, Nabi pesan kalau kita dengan senjata, apa Nabi pesan dulu dalam hadis kita dah baca riwayat Muslim. Nabi suruh ketuk pedang kita tu di atas batu, bagi tumpul, bagi dia tak boleh digunakan dalam pertempuran tersebut. Begitu. Itu kalau kita sampai Nabi kata bila berlaku pertembungan antara dua orang muslim, orang yang ada gembalaan, orang yang ada tanaman, sibukkan diri mereka dengan perkara demikian. Sehingga ada sahabat tanya, kalau kami tak ada semua itu, yang ada di tangan kami hanya pedang. Nabi kata, hentaklah pedang kamu itu di atas batu. Sebab apa? Bagi tumpul, bagi tajam, agar kamu tak boleh menggunakan pedang itu untuk memerangi kaum muslimin. Macam tu. Dan ada riwayat yang lain pula, ya, sahabat ni bertanya kepada Nabi apa nak buat, dan Nabi sebut sesuatu sehinggalah sahabat ni bertanya bagaimana, sebab Nabi pesan berdiamlah kamu di rumah kamu. Akhir last Nabi kata macam tu. Sahabat ni tanya juga, kalau dia masuk ke rumah kami macam mana? Itu yang akhirnya Nabi kata, semoga Allah memikulkan dosamu ke atas mereka. Maksudnya apa? Kematian kamu syahid. Contoh, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, muda kan sahabat ni, lahir 3 tahun selepas hijrah. Dia dibunuh oleh siapa? Tentera Marwan ibn Hakam. Muslim tak? Muslim, sebab masa tu berlaku konflik. Syahid tak Nu'man bin Bashir? Mana tahu syahid? Tak lawan. Sebab memang ada hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doakan dia dengan 3 benda ketika hari kelahiran dia. Ketika mana Nu'man ibn Bashir ni lahir, mak dia datang bawa jumpa Nabi. Dan Nabi telah doakan dia dengan 3 benda. Nabi doa yang pertama dia, ya'ishus sa'idah, semoga dia hidup bahagia. Nu'man bin Bashir hidup, dalam riwayat Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi menukilkan benda ni, bahawa dia tak ada musuh, tak ada orang benci dia. Sedangkan masa konflik Muawiyah dengan Ali, dia di pihak Ali, dia di pihak Muawiyah sebab dia kawan baik dengan Yazid. Tapi pihak Ali tak pernah serang dia, tak pernah marah dia, tak pernah benci dia, sampai macam tu bahagianya hidup dia. Macam tu. Kita ada ke kita hidup orang semua suka? Mana ada, kan? Sewarak-warak orang pun orang tak suka juga, kan? Sewarak-warak orang jadi menteri agama pun ada orang kata bala bencana. Macam mana nak cakap, kan? Mesti ada orang tak setuju angin macam itulah. Okey. Kemudian Nabi doakan apa pada Nu'man bin Bashir? Nabi doakan semoga dia wa yamutu syahidan, semoga dia mati syahid. Dan Nabi doa yang ketiga, wa yudkhiluhu Allahul jannah, dan semoga Allah masukkan dia ke dalam syurga. So kita ambil yang kedua tu. Nabi doakan wa yamutu syahidan, semoga dia mati syahid. Dan ternyata dia mati dalam keadaan dibunuh oleh kaum muslimin sendiri dengan pedangnya. Jadi syahid tak? Syahid lah. Okey, menunjukkan bahawa boleh mencapai martabat syahid ini bagi seseorang yang dia dibunuh oleh tangan kaum muslimin dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak melawan. Dengan syarat dia redha lah dengan benda tu.
Itu yang saya katakan, bukanlah ianya bermaksud mutlak. Setiap kali kita tengok kita diancam, bila kita tengok yang mengancam tu jap, nak rompak aku, Muslim ke tidak? Bukan macam tu maksud dia. Kalau macam tu seronok jadi perompak. Kan orang faham hukum senang nak rompak lah, macam tu bukan. Ya, tetapi maksud tadi itulah. Maksudnya apa? Maksudnya bila berlaku pertembungan antara dua pihak kaum muslimin. Itu dalam kes lain. Itu dalam kes apabila berlakunya jenayah rompakan. Orang jenayah rompakan, bila berlaku jenayah rompakan sebagai contoh, harta ke nyawa, dia bagi pilihan macam tu kan. Apa kita nak pilih? Ikut ad-daruriyatu 'alal khams lah. Yang darurat 5 maqasid syariah tu ikut ranking dia. Perompak tawar kita, harta ke nyawa? So kita sebut mana? Nyawa. Kalau kita sebut nyawa tu maksudnya apa? Salah sebut bahaya juga. So, saya pun tak faham. Katalah, dia jawablah, saya nak nyawa saya selamat. Itulah yang afdal dia pilih. Maknanya daripada segi itu, dia kena tengok ancaman tu macam mana. Ancaman yang dia tak boleh nak counter balik, tak boleh nak lawan. Kalau setakat yang datang tu tanpa senjata, yang datang tu pun lembik badannya, yang kena rompak 5 orang gym, baik tak payah, baik lawan. Kan? Ini maksudnya dia tengok dia tak ada pilihan. Datang dengan senjata api nak lawan macam mana? Wal-i'azubillah. Contohlah. Okey. Jadi pada masa itu dia pilih apa yang lebih aula bagi dia, nyawa. Harta hilang tak apa. Kan? Macam tu. Tapi apa maksud mempertahankan harta? Apa maksud mempertahankan? Dia tengok di situ dia mampu untuk mempertahankan harta dia dan dia berupaya untuk mempertahankan harta dia dan dia telah melakukan satu perbuatan mempertahankan harta dia. Cuma nasib tidak menyebelahi dia. Katalah wal-i'azubillah, dia mati ketika mempertahankan harta dia. Ya, insya-Allah semoga Allah menerima dia dalam kematian yang baik atau diletakkan dalam kalangan orang yang syahid begitu. Fokus cerita di sini bila berlaku tadi pertempuran di kalangan dua kaum muslimin, satu pihak didatangi oleh pihak yang satu lagi, yang mana mustahil seorang itu dia nak lawan. Ini bukan cerita kungfu, dia boleh lawan semua, bukan. Jadi dia tak ada pilihan pada masa itu dan dia redha dengan apa yang berlaku. Dia dikurniakan syahid oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi telah mengancam perbuatan muslim memerangi kaum muslimin yang lain dengan ancaman kufrun. Ya, kita maklum apa yang telah kita bahas sebelum ini, perbuatan itu tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam, tetapi perbuatan itu memikul satu dosa yang amat berat, ya, besar. Boleh tak pelaku dia bertaubat? Boleh. Ya. Sebab selagi mana semua dosa ni si pelakunya boleh bertaubat dan dia menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla untuk mengampunkannya. Cuma macam mana sekalipun, kerana dia telah melibatkan urusan darah sesama manusia, maka akan ada perhitungannya di hari akhirat. Tetap ada. Wallahu alam, insya-Allah. Ya, baik, jelas. Ada soalan? Hajat nak baca laju hadis ni? Tak laju juga. Baik, bab yang seterusnya, bab barang siapa berbuat baik ketika memeluk Islam, maka ia tidak akan dihukum kerana perbuatannya semasa jahiliyah. An Abdullah bin Mas'udin qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Kita seminggu dua ni kan, bukan seminggu dua lah, sebulan dua ni kan kita ada isu tentang Quran apa semua kan. So kalau tuan-tuan, untuk maklumat tambahan, sahabat yang diiktiraf bacaan oleh Nabi SAW sendiri adalah Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan selalu dengar Abu Musa al-Asy'ari, dia bacaan dia sedap, suara dia sedap, Abu Musa al-Asy'ari, sehingga antara sahabat yang Nabi pernah minta dia baca kan, Nabi nak dengar. Tapi Abu Musa al-Asy'ari kata, Quran itu qad unzila alaik, ya, Quran itu telah diturunkan ke atasmu, kenapa kamu minta aku yang baca? Itulah. Tapi Abdullah ibn Mas'ud ini seorang sahabat yang Quran dia diiktiraf oleh Nabi SAW sendiri. Ya, kata Nabi, man ahabba ay yaqra al-Quran kama unzil, siapa yang nak baca Quran seperti mana ia diturunkan, faqra bi qiraati ibnu ummi abdin, maka bacalah seperti bacaan ibnu ummi abdin, Abdullah ibn Mas'ud. Itu antara kelebihan. Saya pernah sebut pun benda ni pada tuan-tuan, cuma saya nak sebut satu benda, bahawa banyak perkara dalam kehidupan ni dia anugerah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu
Hatta ustaz-ustaz sendiri pun bukan semua ustaz dapat Quran dia baik. Macam itulah. Usahalah insya-Allah. Kebetulan pula kita memang ada kelas Quran kan. Sebelum kelas ni kita ada kelas Quran. Siapa ada masa lebih, manfaatkan untuk mampu kita dapat membaca Al-Quran ini dengan fasih, dengan baik. Kalaupun tidak seperti mana ia diturunkan, seperti mana menghampiri seperti mana ia diturunkan. Sebahagian majoriti para ulama menyatakan bacaan Abdullah bin Mas'ud ini kan lebih baik daripada sahabat-sahabat yang besar. Allahu a'lam, itu anugerahlah daripada Allah Taala. Baik. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah anu'akhidhu bima amilna fil jahiliyah qala amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhidhu biha wa man asa'a ukhidha bi'amalihi fil jahiliyati wal Islam. Daripada Abdullah bin Mas'ud ia telah berkata, sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum kerana perbuatan yang telah kami lakukan semasa jahiliyah? Yang ni ada dua maksud para ulama membahaskan. Pertamanya hukuman jenayah yang mereka buat, satu. Yang keduanya hukuman di sisi Allah di atas dosa yang telah mereka buat. Okey, saya lebih memilih kecenderungan berdasarkan syarahan ataupun pandangan Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam Al-Minhaj, syarah kepada Muslim, bahawa ia bermaksud kepada dosa yang dibuat oleh orang-orang semasa jahiliyah. Okey. Tapi adalah pandangan yang pertama tadi yang saya katakan, iaitu pandangan yang menyatakan tentang jenayah yang mereka buat. Okey. Sebab orang musyrik ataupun belum Islam, dia buat jenayah, lepas tu dia masuk Islam, apa kisah dia? Dia kena tak? Dia sebab kisah ni ada tergantung sedikit. Kalau tuan-tuan baca kisah yang Nabi kena racun dalam peperangan Khaybar. Okey. Nabi kena racun, tahu kan macam mana kan kisah dia kan? Siapa racun? Perempuan Yahudi. Okey. Mereka ni Yahudi ni memang terkenal membunuh para nabi, sampai Rasulullah pun mereka nak bunuh, cumanya tak berjaya lah. Dia letak racun dalam makanan tu, dia beri kepada Nabi supaya baginda makan. Tapi tuan-tuan tahu bahawa Nabi makan tak? Nabi tak makan kan? Malaikat bagi tahu bahawa ada racun, Nabi luahkan. Sebelum tu ada sahabat lain makan. Sebelum Rasulullah kan? Mati tak? Mati. Kena racun tersebut. Apa kisah kepada perempuan Yahudi tadi? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kesan daripada dia benar-benar mengakui bahawa memang ini adalah seorang utusan Allah. Kalau tidak, macam mana dia boleh tahu yang aku telah meletakkan racun? Cuma sebab kisah ni tak dapat dia di-clarify dengan jelas apa kesudahan perempuan ni, sama ada dia kisah ataupun tidak. Macam tu. Sebab dia punya keraguan dia banyak. Sebab pertamanya dia berlaku dalam perang. Satu pendapat. Sebab kalau pembunuhan berlaku dalam perang, kesilapan ke apa ke, dia tak akan ada balas bunuh. Satu. Yang kedua, dia menyatakan dia berlaku dalam peristiwa perang, tapi bukan dalam pertempuran. Macam tu. Kemudian kisah sebenar perempuan ni, apa kesudahan dia, sama ada dia dibunuh ataupun tidak. Sebab dia masuk Islam terlepas daripada itu. Ya. Antara Yahudi yang masuk Islam lah. Selepas dia buat penganiayaan tersebut. Begitu. Baik. Okey. Kat mana tadi? Mereka bertanya, ya Rasulullah, anu'akhidhu bima amilna fil jahiliyah, adakah kita akan dihukum kerana perbuatan kami dalam keadaan jahiliyah? Qala, kata Nabi, amma man ahsana minkum fil Islam, adapun sesiapa yang masuk Islam, dia berubah, dia membawa kebaikan pada diri dia, fala yu'akhidhu biha, maka dia tidak akan dihukum. Kalau kita ambil pandangan yang pertama tadi, dia masuk Islam, dia bertaubat, dia jadi seorang Muslim yang baik, dia tak dihukum dengan jenayahnya yang dia buat semasa jahiliah lah. Ya, tapi wallahu alam, sama ada tuan-tuan nak ambil pandangan itu ataupun apa yang saya pilih berdasarkan pandangan Imam Muslim, dia berkaitan dengan dosa yang dibuat. Okey. So Nabi kata, kalau dia masuk Islam dan dia menjadi baik dalam Islam, maka dia tak akan dihukum dengan dosa itu. Inilah yang saya maksudkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, tentang seorang yang bukan Islam, apabila dia masuk Islam, bagaimanakah hitungan dosa-dosa dia semasa dia belum Islam. Yang mana majoriti daripada kalangan kita beranggapan bahawa seluruh dosanya terampun bersih. Ya? Tidak. Yang terampun secara mutlak adalah dosa syirik kepada Allah.
kerana dia bertaubat daripada kesyirikan kepada penyembahan Allah yang satu. Adapun dosa yang lain, dia balik salah satunya kepada hadis ini. Mereka bertanya, kita dihukum tak? Kami dihukum tak dengan dosa-dosa yang lama kami buat? Penzinaan ke, arak ke, apa segalanya. Ya, maka kata Nabi, kalau kamu masuk Islam, kamu berubah. Kamu tinggalkan benda-benda itu, maka kamu tidak akan dihukum dengannya. Maksudnya akan berlakunya pengampunan dosa daripada Allah ke atas kamu. Tapi Nabi kata kemudian, waman asaa ukhiza bi amalihi fil jahiliyati wal Islam. Tapi siapa yang dia buruk sama aja atau dia lebih buruk, maka dosa-dosa dia semasa dia jahiliyah dan dosa yang dia buat sesudah dia dalam Islam, dua-duanya akan terhitung. Maka dua-duanya akan dihukum jika Allah kehendaki. Ada soalan? Cuma selagi dia tak syirik, selamatlah insya-Allah. Ya. Tak ada. Cuma selagi dia tak syirik, dia tidak kekal lah di dalam neraka sebanyak mana pun dosa dia. Itulah. Baik. Ya. Tak ada soalan? Baik. Terus. Bab barang siapa berbuat baik setelah masuk Islam, niscaya seluruh kebaikan yang dikerjakannya dilipat gandakan 10 kali ganda. Haddatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara ahadits minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها ب10 أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. Dari Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami, Rasulullah bersabda, ataupun dari Rasulullah SAW, baginda menyebutkan beberapa hadis. Di antara hadis tersebut Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila hamba-Ku berniat mengerjakan suatu kebaikan, maka akan aku tuliskan baginya satu kebaikan meskipun dia belum mengerjakannya. Ini niat tahap apa? Sebagian para ulama menyatakan ham dan juga azam. Ini kena tulislah. Maratibun niyah. Okey? Maratibun niyah, martabat niat sama ada ham ataupun azam. Pernah dengar tak ni? Ada dengar? Ada saya sebut ke? Tak ada juga. Rasa macam dah pernah sebut. Kita ingat. Tak ada ya. Ham, boleh je ham. Ham, hamim, dan juga azam. Ain, zai, mim. Ham dan juga azam. Apa dia ham dan juga azam ni? Dia ham dan azam ni, dia berbeza. Azam paling tinggi, ham bawah dia. Cumanya dia perbezaan dia tak banyak lah. Perbezaan yang sedikit. Macam perbezaan warna kan. Warna. Kalau warna, saya ingat kalau warna ni tanya orang perempuan lah. Mereka memang tahu lah warna ni. Warna yang kita orang lelaki nampak semua merah, orang perempuan tak kata semua merah. Tapi dia boleh tahu satu-satu tu kan. Macam kita lah, orang yang gila kereta kan. Exhaust tu dia tahu satu jenama tu kan. Kalau tanya orang perempuan semua exhaust. Tapi kita macam tu lah. So, macam warna lah. Warna ni paling, warna ni kalau bagi tahu orang perempuan, dia tahu lah warna ni, oh ni gelap sikit, ini begini. Macam nak pilih baju kenduri kan, nak sama tema kan. Bila nak sama tema, orang kampung bagi tahu warna krim. Bagi kat kita orang lelaki, asal nampak warna krim kita tiba kan. Bagi kat orang perempuan, tak kena lagi ni. Lain, yang tu cerah sikit. Ini macam tu lah contoh dia. Ham dengan azam ni kita tak nak beza sangat. Tapi azam ni paling tinggi. Azam ni kita pernah dengar.
Okey, hanya kebaikan yang telah pun berada niatnya itu pada peringkat ham dan juga azam ditulis kebaikan. Okey, macam tu. Maksudnya apa? Kebaikan yang telah, apa nak cakap istilah dia, dalam hati kita memang kita nak buat dan sudah menunjukkan tanda-tanda ataupun mukadimah kepada kita nak buat kebaikan itu. Okey, pertama kali kawan kita ajak pergi kuliah Baitul Salam sebagai contoh, first time ni kita nak pergi ni, first time kita nak pergi, memang kita dah nak pergi. Orang yang dia ada orang yang dah memang peringkat dia azam. Azam ni paling tinggi lah. Okey, kalau dah sampai start masuk kereta, start kereta, azam lah tu, memang nak pergi. Okey, dia tak pergi, tak boleh start kereta, jam, bateri weak, contoh ya, lupa tutup lampu semalam, nak cepat kan, nak cepat, okay, kalau lupa. Dapat tak pahala? Dapatlah, sebab dia telah sampai ke tahap yang ham ataupun azam tadi. Itu maksud dia. Orang yang hanya terlintas kebaikan, dia tak lagi ditulis kebaikan ke atas dia. Apa setakat terlintas ni, kawan kita ajak pergi kuliah Baitul Salam, kita pun rasa macam nak pergi juga tu nanti insyaAllah. Ini dia belum ada ham, belum ada azam, belum ada azam lagi, tak. Rasa macam nak pergi tu insyaAllah nanti kan, rasa dia lintasan ya, macam itulah dia. Kalau kita ikut maratibun niyah ni, ada 5 maratib dia tu, ranking dia tu. Okey, kita bagi 2 lah, kita ambil 3 yang bawah, kita ambil 2 yang atas. 2 yang atas tu ham dengan azam tadi. Kalau orang yang insyaAllah tu boleh, rasa macam teringin juga nak pergi tu, sebab dengar macam tu banyak kuliah kan, kata kan, macam tu lah dengar kan, selalu jumpa ustaz-ustaz ni kat Facebook je, nak jumpa juga tu insyaAllah dia. Tapi saya rasa lah orang yang macam tu dia belum ham dengan azam lagi lah kan. Duk tengok-tengok, marilah kata nak pergi ni malam Selasa ni. Oh ya, aduh malam ni ada ni lah. Sudah itu belum lagi tu, belum. Belum. Okey, jelas. Baik. Okey. So kita kena betulkanlah benda ni, bahawa tidak semua kebaikan yang terlintas itu akan terus ditulis. Tetapi bila mana orang itu sudah sampai ke peringkat ini, barulah dia ditulis kebaikannya. Baik. Bagaimanakah dia ditulis? Dia ditulis satu kebaikan dengan apa yang telah dia niatkan tadi. Okey, baik. Jika dia mengerjakannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. Digandakan 10 kebaikan. Apabila hamba-Ku berniat mengerjakan keburukan, maka Aku ampuni selama dia tidak mengerjakannya. Okey, yang ini juga para ulama bahaskan apabila keburukan itu belum sampai ke tahap azam. Baik. Sebab apa dia, ada keburukan yang dah sampai ke tahap azam. Kalau nak mencuri tabung masjid, dah memang masuk masjid, dah bawa ruler semua apa semua dengan chewing gum semua, dah memang ada kat tangan. Kalau itu tak azam lagi, saya tak tahulah kan. Hanya sahaja dia tak masukkan, dia tak buat kerana dia tengok ada orang solat, so dia tunggu orang tu, so dia sungguh orang tu habis pun dia jalankan operasi. Yang ini telah tertulis tak? Dia telah tertulis juga keburukan, kerana dia telah sampai ke peringkat azam untuk melakukan keburukan. So dia ada beza lah, tuan-tuan sekalian, benda ni. Baik. Dan jika dia mengerjakannya, maka Aku akan mencatatnya sebagai satu keburukan. So antara azam dengan melakukan perbuatan itu dia sama sebenarnya. Antara orang yang azam, ya. Siapa join tabligh sini? Ada tak? Tak ada. Tak pernah. Tak, jujur lah. Siapa join tabligh? Tak apa, it's okay tabligh kan. Ada tak kalimah azam digunakan? Ada kan? Boleh tanya. Sebab dalam tabligh ni saya ingat azam tu memang selalu disebutkan tu untuk apa ni? Membina benda tu dalam hati. Untuk keluar kan, biasa kan? Macam tu. Begitu. So dia selalu sebut azam. Kita tak faham, kita ada azam apa kan, nama orang ke apa. Macam tu. So itu yang kita perlu ketahuilah bab tu. Sebab tu azam ni benda yang memang kita kena jagalah, terutamanya daripada segi keburukan. Memang ada kalangan kita kadang-kadang keburukan tu kita tak buat, tapi ada orang yang dia telah memang azam macam mana pun dia nak buat. Macam tu. Dia telah tertulis sehinggalah dia membatalkan perbuatan itu kerana Allah Taala. Bukan dia membatalkan perbuatan itu kerana halangan lain, sedangkan keazaman tu masih ada dalam diri dia. Dia batalkan nak curi tabung masjid tadi, lepas tu dia tengok sebab apa? Dia tengok satu kelompok orang pula masuk solat. Dia kata tak boleh ni, duk tunggu dia solat ni masuk asar.
tak apa, aku batalkan untuk hari ni. Tapi azam tu masih tak hilang. Dia masih ada bebanan dosa ke atas dia. Okey, baik. Rasulullah juga bersabda, para malaikat berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-hambamu itu hendak mengerjakan keburukan dan dia sangat berkeinginan untuk mengerjakannya. Allah menjawab, perhatikan dia. Jika dia melaksanakan keinginannya, maka tulislah perbuatannya itu satu keburukan. Ini peringkat ham tadi. Itu sebab saya dalam maratibun niyah ni kita kena bahas panjang sebenarnya bab ini. Yang kita akan nampak macam kontra kan perbezaan di sini. Cuba kalau kita tengok ni, para malaikat berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya hamba-Mu itu hendak mengerjakan satu keburukan. Hendak di sini dipanggil sebagai maratib ataupun martabat ham, di bawah azam. Okey, dia nak melakukan, dia sudah ada kesungguhan untuk melakukan keburukan. Baik. Allah kata kepada para malaikat, perhatikan dia. Jika dia melaksanakan keinginannya itu, maka tulislah perbuatannya itu sebagai satu keburukan. Dia simpan niat untuk buat satu keburukan. Allah suruh malaikat perhati, dia buat tak buat? Dia buat tak buat? Macam tu. Okey. Boleh bagi contoh? Apa contoh dia? Kalau kita nak, susah juga nak bagi contoh kan. On the spot nak ambil contoh kan. Satu contoh. Banyak contoh-contoh ni kadang-kadang tak logik, kita pun tak buat kan. Contoh kita geram ni kan. Kita geram ni kan. Macam tu. Itu peringkat apa tu? Kita dah, bila mana kita dah tulis tu, itu kita dah buat belum? Itu dah azam tu bila kita dah tulis. Berbeza dengan orang yang, aku rasa aku nak tulis macam ni. Dia dah memang sungguh nak tulis, tapi dia belum tulis. Tapi apa pun kalau dia tak send kerana dia kata, aku perlu bertakwa kepada Allah. Macam itulah. So, keburukan dia akan terpadam. Apa sahaja keburukan sampai ke peringkat azam sekalipun, bila dipadam kerana Allah Azza wa Jal, maka dia akan terpadamlah keburukan tersebut. Tetapi sesuatu keburukan yang sungguh nak buat, cuma belum sampai peringkat azam, ya memang benar, dia tidak ditulis. Kalau memang hati memang kata nak tulis sangat ni, tunggu masa aja. Nak tulis ke tak tulis ni, dia kena. Sebab tu saya kata tadi, ham dengan azam ni satu benda yang dia sebenarnya kita sendiri yang dapat rasa. Macam satu kebaikan yang kita nak buat, kita sendiri dapat rasa. Bila contohlah Baitul Salam announce kita perlukan satu dana begini. Bila kita dengar saja announcement itu, kita yang tahu hati kita di peringkat apa tatkala kita terdetik untuk menyumbangkan harta itu. Kita saja yang tahu dalam hati kita tu. Apakah peringkat kita? Ada orang yang dia terlintas nak bagilah. Kan? Ada orang yang dia lebih lagi, dia sungguh memang nak bagi. Ada orang yang memang dah azam nak bagi. Sebenarnya azam ni banyak para ulama bahaskan kepada tindak tanduk perbuatan. Kalau dia memang nak bagi sangat sampai dia cari, mana orang nama Abu Talha ni, sampai dia cari sungguh sebab nak bagi, itu orang yang dah sampai ke peringkat azam. Macam tu lah. So beza dia. Sebab saya kata beza antara maratib ni dia tak jauh. Begitu. Baik. Perhatikan dia, jika dia melaksanakan keinginannya, maka tulislah perbuatannya itu sebagai satu keburukan, dan jika dia meninggalkan perbuatannya, maka tulislah baginya satu kebaikan, kerana dia meninggalkan perbuatannya kerana-Ku, bukan kerana halangan yang lain. Demikian maksudnya. Okey? Baik. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian baik Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat sehingga 10 hingga 700 kali kebaikan, sedangkan keburukan yang dilakukan akan dicatat sebagai satu keburukan hingga dia bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana pun, keburukan tidak digandakan. Ulama beza pandangan jika keburukan ataupun dosa dilakukan pada tempat atau masa yang mulia. Seperti buat dosa dalam bulan Ramadan atau buat dosa di tanah haram. Itu khilaf. Ada yang menyatakan bahawa di masa dan tempat itu juga digandakan dosanya, tetapi dia tidak menghampiri kepada nas lah. Kalau kita balik kepada apa yang lebih menghampiri kepada nas, sebab kebaikan yang dilipat gandakan pada situasi masa dan tempat, hadis yang menyatakan dilipat gandakan sesuatu perbuatan pada masa dan tempat hanya pada kebaikan, pada amal kebaikan. Itu mengikut nas. Okey, macam tu. Walaupun benda tu boleh difahami secara mafhum mukhalafah, dalam bahasa Arab istilah kita panggil vice versa. Okey, boleh difahami secara mafhum mukhalafah. Kerana mafhum mukhalafah ni adalah salah satu daripada kaedah juga para ulama mengistinbat hukum.
Tapi dia kaedah lah. Macam mana pun, sebab wallahu alam, kalau kita tengok kebanyakan pandangan pun ramai saja ulama yang akhirnya mereka berbalik kepada zahir. Kan? Zahir. Kan mazhab zahiri diguna pakai sampai hari ni. Guna kan? Dia tak tertolak mazhab zahiri ni. Kadang-kadang tengok memang mazhab zahiri ni dua je. Kalau dia tepat, dia memang paling tepat dengan nas. Kalau dia salah, memang dia hancur terus. Itu dua saja. Pandangan zahiri ni kita tengok dia dua tu lah. Kalau dia salah, memang dia salah terus lah. Kan? Macam tu. Kalau dia tepat, memang dia paling menghampiri kepada nas. Sama juga, bila kita tengok nas yang menyatakan kelebihan melakukan sesuatu pada masa seperti Ramadan atau tempat seperti di tanah haram hanya melibatkan kebaikan, itu paling menghampiri nas. Kalau nak ambil mafhum mukhalafah dia, itu yang keluar pandangan yang menyatakan dilipat gandakan juga keburukan. Wallahu alam. Tapi hadis yang kita baca ni pun secara jelas menyatakan keburukan tidak dilipat gandakan. Wallahu alam. Baik. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni niat buruk yang terdetik di dalam hati umatku. Terdetik. Ini peringkat 3 bawah tadi. Okey, saya kata tadi maratib ada 5. Okey, so ada 3 di bawah tu dan ada 2 di atas, ham dengan azam. Ini peringkat yang di bawah tadi. Okey, iaitu apa yang terdetik. Terdetik di hati ini pun dia ada 3 peringkat lah, bermula dengan lintasan, hajis, apa semua tu lah. Saya rasa saya dah bagi pada pertemuan lalu. Tak ingat dah? Tak ada ya? Okey. Tak ingat. Okey. Sesungguhnya Allah mengampuni niat buruk yang terdetik di dalam hati umatku selama mereka tidak mengucapkannya atau mengerjakannya. Baik. Soalan saya, dia sampai peringkat ham atau azam ke tidak? Tidak. Sebab ini dimaksudkan sebab Allah kata apa? Benda yang kalau kita tengok di dalam hadis, Nabi kata ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'lamu. Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat. Benda yang kalau kita tengok di sini, benda yang terlintas, terdetik. Ada beza tu, kan? Niat terdetik dengan niat kesungguhan. So ada beza. Okey, baik. Sebab kita kata kalau terdetik kan, banyak benda buruk yang kita terdetik. Setiap hari saya rasa ada benda-benda buruk yang memang dia akan terlintas di dalam hati kita, macam tu. Okey. Bab seorang muslim yang baik adalah muslim yang lainnya merasa aman dari keburukannya. An Abdullah bin Amr bin al-As inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, seperti apakah seorang muslim yang baik itu? Maka Rasulullah bersabda, iaitu seorang muslim yang orang muslim lainnya berasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Baik. Bab status amal kebaikan yang dikerjakan seseorang di masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam. An Urwah ibn Zubair. An Hakim bin Hizam akhbarah. Kenal Hakim bin Hizam? Dengarkan, ya. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hakim bin Hizam yang saya sebutkan pada pertemuan lalu, orang yang menolak ghanimah. Kan Nabi pernah pesan kepada Hakim bin Hizam, kalau kamu tak ambil ghanimah, maka sempurna pahala jihadmu di hari akhirat. Okey. Yang menjadi dalil jugalah para salaf, mereka tak ambil upah mengajar. Macam tu. Okey. Kok mana pun hari ni memang jauh daripada salaf. Memang semua ustaz ambil upah. Saya ambil upah mengajar. Walaupun saya bercita-cita juga satu hari nanti nak jugalah mengajar ni, tak mau ambil apa-apa. Sebab kita memang kehidupan kita kan, tapi tak tahu lagi lah, tak ada apa-apa lagi. Setakat ni tak ada bisnes-bisnes yang kan. Saya berapa kali sebenarnya nak cuba dah, nak buat apa semua kan, tapi setiap kali nak buat saya fikir saya mesti akan disibukkan dengan urusan itu dan saya akan problem untuk mengajar. Sebab saya pernah buat, saya pernah jadi kontraktor kaya.
Ya, saya pernah buat dia. Saya ada lesen. Dan apa jadi? Saya buat satu projek 3 bulan, saya boleh kira berapa kelas yang saya pergi. Kuliah Zohor semua saya batal. Telefon batal hari ni, kuliah begini. Batal. Macam tu. Sebab apa? Duk jaga projek, duk jaga pekerja, duk jaga macam-macam lah. Kan barang tak cukup dan sebagainya. Sedangkan niat saya bekerja tu, niat saya buat benda tu pada asalnya saya nak mengajar ni, kita nak ambil habuan dunia. Kerana memang ada perbincangan bab itu. Memang golongan salaf mereka membenci mengambil habuan dunia sebab ada hadis kan. Apa tu yang hadis tu ancaman dia berat lah bagi orang yang belajar ni, kemudian dia mengharapkan habuan dunia kan. Jadi atas dasar tu lah saya cuba, tapi tak jadi. Sebab akhirnya akhirnya saya jadi macam tu. Akhirnya kita duk buat benda tu, dia tepi tinggal mengajar. Sudahnya saya berhenti benda tu, pergilah mengajar juga. Alhamdulillah. Cumanya bila kita ilmu ni sebenarnya banyak juga. Sebenarnya ilmu ni lepas kita zaman belajar pun kita boleh dapat juga manfaat, tuan-tuan sekalian. Bukanlah makna kata kadang-kadang ilmu ni secara masa zaman kita belajar, cara kita dapat ilmu tu lain. Masa dah lepas zaman belajar, kita dah lalui zaman kehidupan ni, dia lebih kepada memahami ilmu pula. Dia memperolehi ilmu tu lain. Zaman belajar ni zaman kita perolehi ilmu. Ambil cedok macam tu. Hari-hari kita dapat benda yang baru. Kan sampai hidup kita ni jadi apa tu, jadi sampai ke tahap tu macam-macam keadaan lah kita pernah lalui kan. Sampai ke tahap lupa makan kan, sampai ke tahap beli roti aish tu, roti Mesir tu yang dia campak atas tembok tu kan. Beli tu segenih je dapat sekeping besar tu kan. Makan tak sedar sebab baca kitab. Pernah je sampai ke tahap itulah. Fanaknya mengaji tu sebabnya apa? Dapat ilmu baru. Macam tu. Kan? Balik cuti belajar. Dah ada ilmu ni boleh mengajar. Kebetulan Allah anugerahkan sikit kita boleh bercakap apa semua. Ada pula kenalan-kenalan kita yang memang dah mengajar. Syekh, hantar cuti kan? Ganti Ana. Ganti. Pergi kuliah. Kita bawa ilmu ni, belajar ni, ganti kuliah. Dapat ilmu baru, pergi ganti kuliah. Sekali tu orang panggil, orang tak panggil lah. Sebab apa? Kita tak faham. Kita dapat ilmu tapi kita tak faham. Macam tu. Kita tak tahu nak bagaimana kita nak apply dalam masa yang sama, macam mana kita nak adaptasi kepada mad'u ataupun masyarakat. Lalu ni bila kita dah balik apa semua ni, dia lain dah pergerakannya. Macam tu. Bila kita nampak kita lebih kepada soal macam mana nak memahami sesuatu ilmu. Macam itulah. Kan saya cerita tadi. Hadis apa? Okey. Cerita Hakim bin Hizam tadi, masalah bila saya duk lama ni saya faham bahawa kita dapat maklumat ilmu baru tambahan yang kita hasil daripada masa perjalanan yang kita lalui, ya, bahawa bila mana kita ada niat lain pada kebaikan yang kita nak buat, itu bukanlah bermakna kebaikan di sisi Allah itu terpadam. Contohnya kita ambil macam bekerja dapat pahala tak? Dapat pahala. Habis tu kita bekerja, nak pahala ke nak gaji? Mana satu? Tak boleh kita jawab soalan tu. Kan? Pahala kan? Kalau bos tanya macam tu, macam mana? Nak kerja ni nak pahala ke nak gaji? Tak payah kerja lah kat situ, pergi kerja tempat lain. Menginginkan gaji bukanlah makna menafikan pahala pekerjaan. Macam tu. Kerana itu pendapatan kita. Adapun pada beberapa sudut yang Nabi sebutkan ini adalah pada sudut tawaran-tawaran harta khas dalam Islam. Sebab tu sebelum ni saya kata, contoh dia seperti mana ghanimah, contoh dia seperti diat. Macam Huzaifah ibn al-Yamani, dia tak terima diat kan, kerana ayah dia terbunuh tu, dia tolak. Sebab apa dia tolak? Kerana itu bukan pendapatan dia. Harta-harta yang bukan pendapatan kita, itu memang ada kebaikannya kalau kita nak tolak lah. Contohnya apa tadi? Ghanimah, rampasan perang, ataupun diat, ataupun faraid. Faraid dia bukan pendapatan kita, tapi kita secara sukarela kita tolak. Saya tak mau bahagian, tak apa, harus, hukum dia harus. Tapi tolak dengan sukarela lah, bukan tolak kerana lepas balah kan. Tak apalah, nak sangat ambil
Tu bukan tolak. Kalau orang ada adik-beradik kita pergi tolak macam tu, bagi juga bahagian dia. Kerana sebenarnya dia tak tolak. Sebenarnya dia bengang. Ya, bagi juga. Kerana sia-sia dia tolak. Bukan. Sebab dia penolakan dia itu tidak membawa kebaikan kepada dia. Itu harta-harta yang berupa bukan pendapatan kita lah. Sebab tu bila kita tolong seseorang, orang bayar kat kita, boleh tolak tak? Kan tolak lah, sebab dia bukan pendapatan kita. Tak apa. Macam tu. Tapi kalau dia bagi, kalau kita ambil pun, dia tidaklah menafikan niat kebaikan kita menolong seseorang itu. Begitulah, wallahu alam. Baik, insya-Allah. Anna Hakim bin Hizam akhbarah, sesungguhnya Hakim bin Hizam mengkhabarkannya, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia bertanya kepada Rasulullah, ay Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliyah min sadaqah aw ataqah aw silatir rahim afiha ajrun, faqala Rasulullah sallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Cerita Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni dia geng musyrikin dulu, masa musyrikin Mekah kan. Cuma hati dia lembut. Hati Hakim bin Hizam ni dia orang yang musyrikin tapi hati dia lembut. Dia pernah lah satu saat dia tak sampai hati tengok Nabi dengan para sahabat tak cukup makanan. Dia pernah hantar satu bebanan unta pada Nabi. Okey, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah aku kerjakan semasa jahiliah? Okey. Lepas tu dia tanya macam tu. Apa perbuatan baik yang dia maksudkan? Sebenarnya dia maksudkan satu benda ni. Siapa tahu? Masa Nabi kena pulau lah. Masa Nabi kena pulau, Nabi duduk di pinggir kota Mekah. Dan pada masa tu Abu Jahal buat satu polisi kepada peniaga-peniaga Mekah, jangan jual atau jual kepada sahabat Muhammad makanan dengan harga yang tinggi. Itu saat-saat akhir lah tu sebelum hijrah. Dan Hakim bin Hizam, dia tu yang saya kata tadi, dia telah pikulkan satu makanan di atas satu tunggangan unta tanpa penunggang. Tapi unta ni tahu, tak ada orang pun dia tahu suruh pergi mana, cakap dengan dia. Wallahu alam. Betul. InsyaAllah dia pergilah tempat tu. Dia tak sesat, insyaAllah. Unta tak sesat. Mazhab unta dia tak sesat lah. Dia pergi, tak ada pilot, dia pergi sendiri. Sampai. Diselitkan utusan di situ. Surat tulisan lah. Kita gini kan, tak pergi daripada Hakim bin Hizam untuk macam tu. Tapi dia lewat lah terima Islam. Dia masa perang Badar tu, dia masuk tentera Abu Jahal. Dia masih lagi nak lawan Islam kan. Dia kata, dia tak setuju juga Nabi, dakwah Nabi tu. Tapi dalam tak setuju dia kata jangan sampai halang orang makan. Macam tu lah. Macam tu kan. Dia buatlah benda tu. Dan itu semua aturan daripada Allah kan. Dia antara yang terselamat lah. Walaupun dia boleh saja nak kena bunuh pada masa tu, tapi Allah selamatkan dia. Dan Allah lebih menghendaki dia Islam. Pada tanya Nabi, ya, bagaimana perbuatan yang baik yang telah aku kerjakan semasa jahiliyah? Seperti bersedekah, memerdekakan hamba, dan menyambung tali silaturrahim. Apakah aku mendapatkan pahala atas perbuatanku itu? Maka Rasulullah bersabda, kamu telah masuk Islam dengan mendapatkan pahala semua kebaikan yang telah kamu perbuatkan sebelumnya. Jelas, mutlak tuan-tuan dan puan sekalian. Kebaikan yang dibuat oleh seorang kafir, seorang musyrik, ketika dia masuk Islam, carry forward. Itu istilah dia. Dia tak sia-sia, dia tidak sia-sia. Wallahu alam, insya-Allah. Baik. Sebab tu bagaimana seorang kafir dia boleh jadi orang yang terbaik dalam Islam? Ya, ketika mana dia tu orang yang buat kebaikan semasa kafir, dan ketika dia masuk Islam dia meneruskan kebaikan itu. Insya-Allah. Maka dia boleh jadi orang yang terbaik dalam Islam. Maksud terbaik tu apa? Maksudnya dia boleh jadi lebih baik daripada orang Islam yang sedia ada. Memang saya tak nafi ada je orang-orang kafir yang sedekah dia banyak, bantuan dia banyak. Wallahu alam. Hanya hidayah sajalah insya-Allah. Pada mereka untuk menjadikan kebaikan mereka itu bernilai. Wallahu alam, insya-Allah. Baik. Habis tamat tuan-tuan dan puan. Hal min soal. Ada soalan? 69. Ya, baik. Maki orang dalam hati. Ada. Itu kita lah sakit jiwa sudahnya. Sebab tak ada kerja lain, hati maki orang dalam hati.
Dia macam orang dengki kan, dengki dia, tapi dia tak buat tindakan. Orang hasad tapi dia tak buat tindakan. Ada tak orang spesies macam tu? Macam ni lah, kalau kita drive kan, tengok orang tu buat salah, kita nak maki dia cara zahir tu, kita rasa tak patut lah, tapi kalau mati lah. Jadi kita tengok juga, ada memang dalam beberapa kategori memang ada Islam ni membenarkan maki ni, maksudnya doa buruk lah kan. Doa ni asal doa memang doa kebaikan, tapi cumanya ada tempat-tempat itu apabila perbuatan seseorang itu boleh menyulitkan, membahayakan, memudaratkan orang lain, orang-orang seperti itu boleh didoakan keburukan. Maksudnya kita kata dia lah dengan satu perkataan yang buruk kan, yang memberikan keburukan kepada dia. Tengok perbuatan lah, tengok perbuatan. Orang tu, saya kata orang minum tepi jalan, kita tengok orang minum, kita tak maki dia, kita tak hina dia, kita tak kata dia. Tapi kalau dia minum pergi bawa kereta mudaratkan orang lain, sudah berbeza. Ada beza antara orang minum dia seorang mabuk dengan orang yang minum dan memudaratkan orang lain. Yang kedua tu boleh, kita bukanlah kata nak maki apa, tapi ya kita doa keburukan agar dia tahulah, agar keburukan dia itu tidak mendatangkan mudarat lagi kepada orang lain. Allahu alam, macam tu kan. Pernah tak tengok orang, pernah jumpa orang mabuk buat kita? Pernah tak kata mati lebih baik lah? Kan? Ialah daripada orang lain mati. Kan? Nak kata apa lagi, dah mabuk macam tu, dengan dia sedang melakukan benda yang boleh menyebabkan ajal seseorang tu sampai. Nak kata macam mana lagi kan? Macam tu, Allahu alam. Macam tu lah. Sehinggalah arak tu tak ada lah, baru selesai. Tak ada pun nanti kalau kaki minum dia buat arak sendiri, mabuk juga. Macam tu lah. Allahu alam. Baik, insyaAllah. Okey, ada soalan? Mana? Tak ada Jadi insyaAllah, wallahu alam, pertemuan berikutnya insyaAllah kita sambung bab yang ke 49, peringatan akan ujian daripada Allah, dan bab seterusnya. Wallahu alam, insyaAllah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini memberi kebaikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.